Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 bab 8 pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat. Di bawah tajuk kecilnya pengaruh Islam terhadap ekonomi, iaitu percukaian. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah pengaruh Islam terhadap ekonomi ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama perdagangan, yang kedua mata wang dan yang ketiga percukaian. Baiklah, hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan percukaian. Di bawah tajuk percukaian ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama jenis cukai dalam Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua barangan tidak dikenakan cukai dan yang ketiga zakat dalam Islam. Okey, jenis cukai dalam Kesultanan Melayu Melaka ada 2. Yang asasnya ada 2 sahaja. Yang pertama, cukai tetap ataupun cukai import. Yang kedua, cukai menetap ataupun diraja. Cukai tetap, cukai menetap. Import dengan diraja. Okey, cukai tetap ataupun import dahulu. Jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah atau perlu dibayar sebelum kegiatan perniagaan dijalankan. Cukai tetap ni siapa yang tetapkan? Pemerintah. Contohnya pedagang India, Ceylon, Tanah Arab, Siam ataupun Pegu dikenakan cukai sebanyak 6%. India, Arab, Siam dan Ceylon serta Pegu dikenakan berapa peratus? 6%. Ingatlah, pedagang India berapa peratus? 6%. Manakala pedagang China ataupun Jepun dikenakan cukai sebanyak 5%, kurang 1% daripada India. Ingat, pedagang India kena berapa peratus cukai? 6%. Pedagang China 5%. Okey, kemudiannya cukai menetap ataupun diraja dikenakan kepada orang asing yang menetap di Melaka. Cukai menetap ni dikenakan kepada siapa? Orang asing yang menetap di Melaka. Contohnya orang asing yang berasal dari Kepulauan Melayu dikenakan cukai sebanyak 3%. Orang asing yang lain dikenakan cukai sebanyak 6%. Cikgu ulanglah. Cukai tetap India berapa peratus? 6%. China berapa peratus? 5%. Cukai menetap orang asing dari Kepulauan Melayu berapa peratus? 3%. Orang asing yang lain 6%. Sama macam India. Okey, barangan yang tidak dikenakan cukai ada 2, iaitu beras dengan makanan. Last sekali, zakat. Dalam Islam ada zakat dikenakan kepada orang kaya ataupun orang yang mampu dan diberikan kepada fakir, miskin, anak yatim dan lain-lain. Semua duit zakat disimpan di Baitul Mal, iaitu tempat untuk menyimpan harta kerajaan. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan bab 8 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Dan juga 2020 ulangan yang terkini yang baru-baru ni. Setakat sehingga hari ini bab 8 tingkatan 4 ni baru sekali je ditanya, iaitu 2011. Sekarang ni dah 2020, bermaksud dah 9 tahun dah tak ditanya. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk bab 8 tingkatan 4 ni. Sebab apa? Sebab sangat penting, dah 9 tahun tak ditanya. Jadi sangat-sangat penting untuk dihafal semua tajuk-tajuk dalam bab 8 tingkatan 4 ni. Begitu juga SPM ulangan, 14 ulangan je ditanya. 2020 ulangan baru ni pun tidak ditanya. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 8 tingkatan 4 ni. Sebab apa? Sebab pasti akan naik satu soalan dalam SPM tahun 2020 ni, iaitu Januari 2021 ini. Okey, seterusnya analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita bilang tadi? Percukaian. Setakat hingga hari ini tak pernah langsung ditanya lagi. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk percukaian tadi. Okey, kita lihat contoh soalan struktur markahnya 244. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, nyatakan jenis cukai yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Melaka. Ada 2 jenis cukai yang penting. Yang pertama, cukai tetap. Yang kedua, cukai menetap. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Jadi jika ada, jawab terus ya, tak perlu buat ayat. Jadi 1 Roman tulis terus cukai tetap ataupun tulis cukai import. 2 Roman tulis cukai menetap ataupun cukai diraja. Okey, soalan B. Jelaskan ciri-ciri cukai pada soalan 1A. 1A tadi ada berapa jenis cukai? 2 jenis cukai. Cukai tetap dengan cukai menetap. Okey, ambil balik.
pembuka soalan. Pasal apa kena ada pembuka soalan? Sebab soalan struktur ni tak ada nombor 1 Roman, 2 Roman. Kalau tak ada nombor 1 Roman, 2 Roman, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka soalan. Ciri-ciri cukai tetap atau import ialah jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah. Titik. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Jadi kedua, koma. Pedagang dari India, Ceylon, Tanah Arab, Siam ataupun Pegu dikenakan cukai sebanyak 6%. Ketiga, pedagang dari China atau Jepun dikenakan cukai sebanyak 5%. Macam mana nak membezakan cukai tetap dengan menetap? Menggunakan perkataan manakala. Manakala cukai menetap ataupun diraja pula dikenakan kepada orang asing yang menetap di Melaka. Kedua, orang asing yang berasal dari Kepulauan Melayu dikenakan cukai sebanyak 3%. Ketiga, orang asing lain dikenakan cukai sebanyak 6%. Okey, soalan C. Pada pendapat anda, apakah kepentingan cukai kepada sesebuah negara? Apakah anda soalan kepentingan cukai? Okey, tengok diurangkan jawapan soalan struktur ni. Ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka pandainya. Jadi ambil balik pembuka soalan. Kepentingan cukai kepada sebuah negara ialah punca pendapatan negara. Titik. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Jadi kedua, koma. Kerajaan dapat membuat pembelanjaan bagi membangunkan negara. Lepas kedua. Ketiga, dibelanjakan oleh kerajaan bagi tujuan keselamatan negara dan juga keselamatan rakyat. Lepas ketiga, keempat, pembangunan fizikal dan infrastruktur seperti jalan raya, hospital, sekolah dapat dibina. Okey, kemudiannya kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488. Baiklah, kita lihat satu persatu soalan A dulu. Soalan A dia tanya, nyatakan peraturan-peraturan cukai yang dilaksanakan di Melaka pada abad ke-15. Okey, baiklah, untuk jawab soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka soalan. Peraturan cukai yang dilaksanakan di Melaka pada abad ke-15 ialah cukai tetap ataupun import. Titik. Jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah ataupun perlu dibayar sebelum kegiatan perniagaan dijalankan. Contohnya pedagang India, Ceylon, Tanah Arab, Siam, Pegu dikenakan cukai sebanyak 6%. Sampai situ ya jaga. Ada lagi pedagang Cina dan Jepun dikenakan cukai sebanyak 5%. Kedua ialah cukai menetap ataupun diraja. Ianya dikenakan kepada orang asing yang menetap di Melaka. Contohnya orang asing yang berasal dari Kepulauan Melayu dikenakan cukai sebanyak 3%. Ada lagi ke? Ya, ada lagi. Orang asing yang lain pula dikenakan cukai sebanyak 6%. Okey, kemudiannya kita lihat soalan B. Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan yang mampu membangunkan negara. Beri penjelasan anda. Apakah anda soalan? Cukai mampu membangunkan negara. Okey, jadi seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka soalan. Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan yang mampu membangunkan negara kerana dapat digunakan untuk membangunkan negara. Membangunkan apa? Membangunkan kemudahan infrastruktur dalam negara. Hal ini agar dapat diberikan kemudahan kepada rakyat. Ya, kemudahan yang dibina itu semua untuk siapa? Untuk rakyat. Jadi untuk soalan esei yang pertama ni, tak boleh balik ambil soalan lah. Jadi kita ubah sikit lah. Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan yang mampu membangunkan negara kerana dapat digunakan untuk membangunkan infrastruktur dalam negara. Tambah perkataan infrastruktur. Hal ini agar dapat diberikan kemudahan kepada rakyat. Ya, segala infrastruktur itu untuk kemudahan siapa? Kemudahan rakyat. Contohnya membangunkan infrastruktur seperti jalan raya, hospital dan sekolah. Kesannya dapat hidup dengan selesa dan harmoni dalam negara dengan pelbagai kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Jadi isi yang pertama, membangunkan infrastruktur. Tambah sikit di situ ya, membangunkan infrastruktur negara. Okey, macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi kedua, koma. Cukai dapat membantu golongan susah ataupun berpendapatan rendah dalam negara. Contohnya pemberian bantuan rakyat satu Malaysia ataupun BRIM dan bantuan perihati rakyat kepada golongan B40 iaitu bawah 40. Hal ini dapat mengurangkan beban hidup yang harus ditampung oleh golongan berpendapatan rendah. Kesannya taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan. Jadi ada dua isi nah. Kepentingan cukai cikgu sentuh di sini. Yang pertama, membangunkan infrastruktur. Yang kedua, membantu golongan berpendapatan rendah. Okey, last sekali soalan C. Agama Islam mempengaruhi sistem ekonomi di negara kita. Buktikan. Ya, bukti tentang apa? Bukti agama Islam mempengaruhi sistem ekonomi negara.
Jadi seperti biasa untuk jawab soalan esei mesti ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka soalan. Agama Islam mempengaruhi sistem ekonomi di negara kita ialah dapat dilihat melalui penubuhan institusi yang menguruskan kewangan negara seperti Baitul Mal. Perayanya hari ini agar segala perbelanjaan dapat dimanfaatkan demi pembangunan negara dan kemaslahatan rakyat. Contohnya membina kemudahan awam seperti jalan raya, sekolah dan hospital. Kesannya rakyat dapat hidup selesa dan negara dapat mencapai status negara maju. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna number. Jadi kedua, Islam mengajar berniaga dengan cara yang halal. Ini agar tidak berlaku penindasan kepada pengguna. Contohnya mengharamkan riba dan penipuan. Kesannya ekonomi negara makin meningkat dan rakyat dapat hidup dengan aman dan harmoni. Okey, sekali juga nak menyampaikan berita gembira kepada para pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, iaitu Januari 2021 ni, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport mengikut bab-bab sebagaimana dalam buku teks tingkatan 4 ada 10 bab dan buku teks tingkatan 5 ada 9 bab. Di dalam setiap bab ada tajuk-tajuk sport masing-masing. Harga bagi sebuah buku hanya RM1 sahaja. Jadi sesiapa yang berminat nak mendapatkan kedua buah buku hanya memerlukan berapa ringgit? Memerlukan RM2 sahaja. Jadi yang berminat boleh WhatsApp Syazri di nombor 0113-7529-209. Okey, hanya sekadar itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah esok hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.